Cinta kadang-kala memeningkan kepala aku. Apa ada pada cinta itulah persoalan demi persoalan yang selalu menghantui hidup aku. Biarlah apa orang nak kata, sesungguhnya aku cukup merana kerana cinta. Kerana cintalah aku jadi nana, trauma dengan kata-kata cinta. Bagi aku cinta sudah lama mati. Bagi aku cinta memualkan dan memilukan. Aku tak tahu sampai bilakah aku akan terusan dihambat perasaan mual benci dengan perkataan cinta. Biarlah beribu insan yang mendambakan cinta dari aku, tapi bagi aku segala-galanya telah musnah, punah di lambung gelombang waktu. Aku meratap, menjerit pilu kerana cintaku putus di tengah jalan. Segala-gala masih segar dalam ingatan aku. Kerana cinta aku kehilangan harga diriku, malahan keluarga aku sekalian. Aku benci dan terus benci dengan perkataan cinta. Hatiku keras dan tidak akan aku berikan segenap perasaan aku pada sesiapa pun, biarlah ditelan waktu. Sehingga kini aku menangisi pilu hati aku bila kenangan sikap bekas tunang aku. Kerana dialah aku jadi seorang prajurit dalam cinta. Bonda selalu berpesan pada aku, jangan terusan menghukum diri kerana cinta. Cinta yang mulia sebaik-baiknya untuk Yang Maha Kuasa. Berserah dan memohonlah kepadanya jikalau setiap kali hati dan perasaanku hancur bila terkenangkan Elina. Persetan semua itu, aku mulai mendedami setiap manusia bergelar wanita. Kenapa dan mengapa harus aku gagal dalam setiap percintaan? Setiap kali perasaan ini timbul, aku mulai gelisah, gabrah dan segala rasa yang aku rasai. Setiap kali mengenali seorang wanita, setiap kali hatiku diguris dan dilukai, aku terus memburu cinta. Tapi kini segala-galanya tidak mungkin akan kembali dalam hidupku. Adakala aku menyalahkan takdir, kenapa mesti aku yang harus kecewa dan dikecewakan? Mengapa aku dan tidak orang lain? Aku tak tahu sampai bila ia akan terusan terjadi dalam hidupku. Aku juga seperti lelaki lain ingin disayangi, dicintai dan dibelai manja seorang wanita bergelar isteri. Namun hingga kini aku terusan sendirian. 2 kali aku putus tunang dan beberapa kali aku putus cinta. Aku tidak tahu di mana salah dan silapnya. Aku berusaha menjadi terbaik yang baik, tapi segalanya gagal di tengah jalan. Di mana silap aku? Aku cuba memahami mereka semua, namun segala-galanya punah. Abang, Elina rasa buat masa ni Elina tak nak bernikah lagi. Elina nak sambung studi ke UK dan Elina harap abang terima keputusan Elina ni dengan sebaik-baiknya. Dan Elina nak minta putus dari abang. Terkeduh aku, pelbagai perasaan timbul. Hati aku merintih, menangis tapi tiada berair mata. Aku cuba tahankan dan aku cuba hadapinya dengan tabah. Hai, apa semua ni? Terkejut aku, begitu juga dengan keluarga Elina dan keluargaku yang lain. Dengan hentikan bonda tersayang, bonda, sabar. Bonda, apa sabar? Sabar. Marziah, aku datang sini nak tetapkan tarikh pernikahan anak-anak kita, tapi ini yang jadi. Aku benar-benar tak faham apa semua ni. Cuba kau terangkan. Ibu Elina terdiam. Dia sendiri merasa gusar, berbelah bagi hatinya untuk menerangkan segalanya. Baginya jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Ialah Borhan. Apa semua ni? Aku tak faham. Cuba kau terangkan pada aku. Kalau tak nak dari dulu cakap terus terang, tak payahlah kami terhegeh-hegeh datang meminang. Ayanda mulai panas perasaannya. Aku tak dapat menahan sebab tu lagi ketika itu. Namun aku terus gagahi hati dan perasaan aku supaya tidak emosional. Ku lihat Kak Ngah sudah mulai berlinangan air matanya. Aku tahu dia sendiri tidak sampai hati melihatkan aku terusan dikecewakan. Bonda, Ayanda, mari kita balik. Tak payahlah kita gaduh-gaduh, dah keputusan Elina, kita terima saja. Kak Ngah menenangkan Bonda dan Ayanda. Aku lihat air mata Bonda berlinangan di pipinya. Aku tahu dia ingin melihatkanku bahagia. Namun segala-galanya telah musnah. Impianku ingin menjejaki pelamin anganku semuanya punah. Aku tidak tahu di mana salah dan silapku. Ayanda juga seperti Bonda termenung di kejauhan. Segala persiapan telah dibuat. Perasaan malu bertandang dalam hati Bonda dan Ayanda. Aku tahu perasaan mereka, apalagi aku yang mengalaminya. Dalam esakan Bonda memujuk hatiku, sabarlah, bukan jodoh kau dengan Elina. Bonda harap kau semakin tabah hadapi segalanya. Bonda tahu hatimu nak. Bonda sedih bila kenangkan perbuatan orang terhadapmu. Bonda dan Ayanda terusan memberi perangsang supaya aku bangkit semula. Aku tahu Bonda dan Ayanda cukup bimbang jikalau aku tidak dapat mengawal perasaan aku seperti waktu pertama kali aku ingin bertunang dengan Nita. Segalanya telah ditetapkan tarikh untuk pihak lelaki menghantar tanda, tetapi takdir Tuhan mengatasi segalanya.
Apa yang aku hajati tidak pernah kesampaian. Pihak perempuan datang dengan perasaan jengkel dan marah lalu memutuskan tidak menerima pinangan kami sekeluarga. Aku tergamam, lalu aku terus mendapatkan kereta dan ku pecut laju semahunya. Aku pohon pengertian Nita dan ku rayu agar Nita menarik semuanya. Apakan daya aku jua yang tertewas, mereka tetap dengan keputusan mereka. Seperti orang hilang ingatan aku memecut laju keretaku. Aku harap ketika itu aku mati dalam kemalangan. Aku mohon dan terus memohon namun Tuhan masih sayangkan aku. Apa yang aku ingin lakukan terjadi sebaliknya. Hatiku terdetik, aku mengucap panjang dengan apa yang aku lakukan. Dalam kereta air mata lelakiku mengalir deras mengenangkan segala-gala yang aku harapkan tidak menjadi kenyataan. Itulah ditakuti oleh Bonda dengan terputusnya pertunangan aku dengan Elina. Aku akan jadi seperti dahulu membawa diri seperti orang hilang ingatan. Bonda takut aku akan cuba membunuh diri seperti sewaktu aku dengan Nita. Aku kuatkan semangat aku pohon pada ilahi agar aku tabah hadapi semuanya. Di atas sejadah aku terusan menangisi nasib aku yang malang. Aku menangis dan terus menangis kerana kekecewaan ini. Ketabahanku tidak sekuat mana setiap kali teringatkan kisah aku dengan Elina pasti air mataku akan mengalir di pipi. Bonda aku terlalu lemah hadapi segalanya. Aku tidak sekuat Bonda dan Ayanda ketika dilanda krisis keluarga dahulu. Kerana fitnah manusia hampir-hampir Bonda dan Ayanda berpisah setelah hampir 38 tahun hidup bersama. Kerana fitnah orang yang iri hati syarikat Ayanda mengalami kerugian. Hampir-hampir syarikat diiktirafkan muflis. Dengan berkat kerjasama Bonda serta doa Bonda siang dan malam akhirnya mereka berjaya bangkit kembali. Tapi aku tidak sekuat mereka berdua. Setiap kali cinta datang pasti terlepas begitu sahaja. Sampai bila aku begini, wajah murungku menceritakan segalanya. Aku cuba menyibukkan diriku dengan kerja-kerja di pejabat, malahan aku menyibukkan diri dengan dunia peragaan. Namun semuanya tidak dapat menenangkan hati aku bila keseorangan. Sampai bila Tuhan tidak adil dalam hidupku, setiap kali terlintas aku beristighfar panjang. Syukurlah aku diberikan didikan agama yang tinggi. Aku tak mahu menyalahkan takdir, semuanya apapun aku akan berusaha dan terus berusaha. Tapi setiap kali cinta hadir dalam hidupku pasti ada saja halangannya. Rakan-rakan terdekat seperti tidak menyenangi jikalau mereka tahu aku ada seorang perempuan dalam hidupku. Mereka berusaha agar aku putus setiap kali dalam percintaan. Akhirnya aku juga yang kecundang dalam percintaan. Hasrat aku untuk berumah tangga tidak kesampaian sehingga kini. Aku sedih dan terus bersedih. Aku kecewa dan terusan kecewa sampai bila semuanya membuatkan aku semakin benci dengan cinta. Cinta bagi aku telah pun musnah dalam hidupku. Aku dah tak percaya lagi dengan cinta. Hati aku benar-benar punah lumat ditelan waktu. Akhirnya aku terdampar di sini membawa 1000 kenangan dalam cinta. Pergilah cinta, usah kau hadir lagi dalam hidupku kerana aku telah tiada lagi perasaan itu.